Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan satu tajuk. Sebelum itu, izinkan saya dan juga rakan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Iliana binti Syaidan, manakala rakan saya Nur Afina binti Mak Jamil. Hari ini kami akan membentangkan tentang teknologi hijau, iaitu aplikasi teknologi smart vertigasi. Yang pertama ialah pengenalan apakah itu smart vertigasi. Vertigasi merupakan dua perkataan bahasa Inggeris yang digabungkan. Perkataan yang pertama ialah fertilizer yang membawa maksud kepada pembajaan, dan perkataan yang kedua ialah irrigation di mana membawa maksud kepada pengairan. Sistem vertigasi ini merupakan cara pengagihan baja dengan menggunakan kaedah larutan. Seterusnya, ia diiktirafkan sebagai teknologi penanaman tanpa menggunakan tanah atau lebih dikenali sebagai soilless culture. Sistem vertigasi ini menggunakan sistem berasaskan IoT atau Internet of Things. Internet of Things ini ialah satu kaedah di mana menghubungkan internet dengan peralatan seperti mesin, sensor atau peranti. Dengan menggunakan sistem IoT ini, para petani dapat berinteraksi dan komunikasi dengan orang lain dengan lebih mudah. Selain itu, IoT ini juga dapat dikawal dan dimonitor di mana sahaja para petani berada. Selain itu, ia melibatkan aspek penjagaan, siraman air dan pembajaan serta meracun. Seterusnya, kita pergi kepada konsep aplikasi teknologi smart vertigasi. Yang pertama, aplikasi teknologi smart vertigasi ini untuk program pertanian bandaraya di Shah Alam. Seterusnya, aplikasi smart vertigasi ini dia dipromosikan oleh Koperasi YSK Agro Shah Alam Berhad, iaitu Koop WK kepada petani-petani tempatan yang ingin menjana pendapatan melalui tanaman. Dan seterusnya, teknik smart vertigasi ini merupakan struktur pelindung hujan untuk sesetengah jenis tanaman seperti pokok cili, sayur-sayuran dan sebagainya. Yang seterusnya, alat smart vertigasi ini merupakan alat pengatur masa automatik untuk semburan air dan baja kepada tanaman. Seperti yang kita ketahui, setiap tanaman perlu air yang mencukupi dengan mengikut hari-hari yang tertentu ataupun jam-jam yang tertentu. Contohnya, 1 kali sehari perlulah tanaman-tanaman itu disiram dengan air. Oleh itu, petani dapat tepatkan masa untuk siraman pokok dan baja melalui aplikasi smart vertigasi. Seterusnya, ia memudahkan usahawan untuk melihat ketepatan sukatan baja dan air. Aplikasi ini akan menyembur air dan tanaman mengikut sukatan yang telah ditetapkan oleh petani. Kesannya, ia tidak akan berlaku lebihan air dan juga baja kepada tanaman yang dapat mengganggu tumbesaran pokok serta dapat memberi pencemaran kepada air dan udara kerana lebihan baja. Dan akhir sekali, tanaman dapat dikawal dan dijaga dengan menggunakan aplikasi telefon dan juga komputer. Peranan smart vertigasi. Yang pertama ia minimumkan degradasi kualiti persekitaran. Ia mempunyai pembebasan gas rumah hijau ataupun GHG yang rendah atau sifar. Ia selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran yang sihat dan lebih baik untuk semua kehidupan. Yang kita ketahui bahawa gas rumah hijau merupakan gas yang dapat memanaskan atmosfera. Dengan kehadiran smart vertigasi ini, kita dapat mengurangkan pemanasan global. Seterusnya, ia menggalakkan sumber-sumber yang boleh diperbaharui. Hal ini demikian kerana kita dapat menggunakan air takungan hujan untuk disembur ke tanaman-tanaman. Dan akhir sekali, ia dapat mengelakkan tanaman daripada jangkitan penyakit akar seperti pitiun,
Fusarium, Rhizoctonia dan penyakit layu bakteria yang kebanyakannya berada di bawaan tanah. Melalui kaedah bioorganik yang digunakan, masalah ini dapat diminimalkan ke tahap yang boleh dikawal. Hal ini demikian kerana melalui smart fertigasi ini, pokok-pokok ataupun tanaman-tanaman dijaga yang sangat rapi yang dapat mengawal segala penyakit-penyakit ke atas pokok. Seterusnya, kita pergi kepada cara penggunaan aplikasi smart fertigasi. Smart fertigasi ini kita dapat kawal melalui telefon. Ia menggunakan 3 kaedah. Yang pertama ialah pantau, iaitu pantau melalui telefon dan juga komputer. Kawal iaitu petani-petani dapat mengawal siraman baja dan juga air melalui button di telefon. Dan akhir sekali terima notifikasi. Maksudnya di sini, jika terdapat masalah-masalah pada tumbuh-tumbuhan, aplikasi ini akan menghantar mesej di Telegram, WhatsApp ataupun SMS untuk petani-petani mendapat maklumat dan membuat tindakan. Ini merupakan sistem ataupun ini merupakan tempat untuk penyimpanan ataupun penyediaan bajau campuran. Ini merupakan tapungan air dan tapungan air ini boleh diambil melalui hujan, iaitu kita membuat tapungan air hujan. Okey, yang seterusnya ialah kesan penggunaan smart fertigasi. Kesan yang pertama ialah dapat membantu memelihara dan memelihara semula alam sekitar. Ia juga dapat mengelakkan daripada berlakunya kepupusan flora dan fauna. Hal ini kerana penanaman semula tanaman ini memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan alam semula jadi, dan setiap daripada flora dan fauna ini mempunyai hubung kait antara satu sama lain. Di mana seperti yang kita tahu, fauna akan memakan tanaman-tanaman sayuran seperti ulat maupun kumbang. Seterusnya ialah dengan penanaman semula ini, iklim negara kita dapat diubah seperti mana yang telah banyak terjadi di negara kita pada masa kini ialah pembalakan secara haram. Dengan berlakunya pembalakan secara haram, kekurangannya pokok, maka negara kita akan menjadi panas disebabkan oleh penapisan lapisan ozon. Jadi dengan penanaman semula ini dapat mengeluarkan oksigen yang banyak dan dapat menyejukkan kembali bumi kita. Seterusnya ialah menjimatkan masa dan tenaga. Dengan menggunakan aplikasi smart fertigasi ini, para petani tidak lagi mengeluarkan tenaga mereka untuk menanam, membaja dan menyiram tanaman mereka sendiri. Jadi, mereka hanya perlu membeli satu kad SIM dan masukkan ke dalam had sensor. Jadi para petani dapat memantau tanaman-tanaman mereka dari jauh dengan menggunakan telefon bimbit. Yang ketiga ialah mengurangkan tenaga kerja. Seperti mana yang telah kita ketahui, sistem pos atau sistem fertigasi ini dikawal oleh sistem dan sensor. Jadi para pekerja atau para petani ini tidak lagi memerlukan pekerja atau seseorang untuk membantu mereka menjaga ladang-ladang mereka. Dari situ juga para petani dapat mengurangkan kos pengeluaran untuk membayar upah-upah pekerja. Bukan itu sahaja, mereka juga dapat mengurangkan pengeluaran untuk membeli baja dan juga pengeluaran untuk membeli air kerana kita menggunakan kaedah tapungan air hujan dan baja yang digunakan juga sedikit. Selepas itu ialah dapat mengawal tanaman dari sebarang perubahan cuaca. Para petani dapat mengawal cuaca mereka dari cuaca di ladang mereka, sama ada di rumah maupun di mana-mana sahaja mereka berada. Hal ini demikian kerana mereka akan mendapat satu notifikasi melalui Telegram, Instagram maupun email dan SMS yang memberitahu tentang cuaca pada hari tersebut, sama ada ia terlalu panas ataupun hujan yang lebat.
Jika cuaca pada masa itu terlalu panas, maka tanah akan menjadi kering. Jika tanah menjadi kering, ia akan beri impak yang besar kepada tanaman-tanaman di ladang. Jadi, dengan menggunakan smart fertigasi ini, para petani hanya perlu menekan button yang dimana telah ditentukan untuk mengeluarkan air untuk menyiram tanaman-tanaman. Hal itu juga dapat mengelakkan daripada berlakunya kematian dan kelayuan tanaman. Seterusnya ialah peningkatan produktiviti hasil tanaman. Seperti yang telah disebut tadi, sistem fertigasi ini menggunakan baja dan air yang sedikit. Dan seperti yang telah disebut oleh Iliana, sistem fertigasi ini telah ditentukan had pengeluaran air yang mengikut kadar yang mencukupi. Jadi dengan itu, tanaman dapat membesar dan tumbuh dengan baik dengan pengairan jumlah isi yang tepat. Akhir sekali ialah peningkatan ekonomi negara. Okey, seperti yang kita tahu, tajuk smart fertigasi ini adalah tentang pertanian. Namun pada masa kini, smart fertigasi bukan hanya boleh digunakan untuk pertanian saja, untuk menanam padi saja, malah ia juga dapat menanam tanaman-tanaman lain seperti pokok cili, nanas maupun sayur-sayuran hijau. Jadi, daripada itu, negara kita dapat mengeluarkan hasil tanaman yang banyak dan dapat mengeksport tanaman kita ke luar negara. Dari situ dapat meningkatkan ekonomi dan dapat menstabilkan ekonomi negara. Dan selain itu, jika para petani ingin melakukan sistem smart fertigasi ini, mereka akan membeli alatan-alatan smart fertigasi. Dari situ juga dapat menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara. Akhir sekali, kita pergi kepada lampiran ataupun gambar-gambar yang digunakan sewaktu mempromosikan smart fertigasi. Yang pertama ialah kit smart fertigasi mudah alih yang dipasang di halaman kediaman penduduk di Bandaraya Shah Alam. Dan ini merupakan gambar tanaman kontang seperti belimbing juga boleh menggunakan teknik ini. Ini merupakan contoh pokok yang menggunakan smart fertigasi. Ini merupakan sistem yang mengawal penjagaan pokok. Melalui sistem ini sudah ditetapkan sukatan bazar dan juga air dan juga masa. Dan akhir sekali, ini merupakan kawasan tanaman yang dikawal oleh smart fertigasi. Itu sahaja daripada kami berdua. Sekian, terima kasih.